Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu secara alamaya. Kita sambung tadabbur suratul Kahfi. Malam ni ayat ke-7 hingga ayat ke-8. Sebelum kita sambung tadabbur ayat pada malam ini, suka untuk lengkapkan pengisian yang lepas. Pengisian yang lepas ayat fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, yang terkait dengan terkait dengan tekanan jiwa, bebanan perasaan. Itu merupakan sebahagian dari petanda fitnah di ambang berlakunya kiamat. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW telah bersabda, la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajul 'alal qabri faytamazzagu alaih wa yaqul ya laitani kuntu makana sahiba hadzal qabr wa laysa bihi din illa al bala. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW bersabda, tidak berakhirnya dunia sehingga wujud satu senario di mana seseorang melalui kubur. Kemudian dia merungut, dia berkata, alangkah baiknya kalau aku jadi penghuni kubur ini. Bermaksud Nabi menggambarkan sampai satu waktu tekanan yang cukup dahsyat, sampai orang teringin nak mati. Bila tengok kubur, dia rasa alangkah bahagia ataupun beruntungnya aku masuk dalam kubur, aku dah mati, tak sanggup nak hadap dunia. Jadi Nabi SAW kata, angan-angan tersebut bukanlah angan-angan menunjukkan dia rindukan kematian, rindukan akhirat, tetapi disebabkan bala yang cukup dahsyat sampai orang putus asa untuk hidup. Baik, itu sambungan dalam sesi yang lepas, saya terlupa nak sebutkan. Baik, malam ini kita baca ayat 7, ayat 8. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus. Sadaqallahul azim. Baik, ayat 7, ayat 8 ini berkaitan dengan fitnah dunia. Dan dalam pertemuan yang lepas pun kita telah jelaskan bahawasanya antara daya tarikan Dajjal itu adalah dunia. Maka dalam bahagian awal suratul Kahfi ini Allah memperuntukkan dua ayat menceritakan secara khusus berkaitan dengan al-madiyah, berkaitan dengan dunia. Baik, yang pertama sekali Allah berfirman, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami jadikan di atas muka bumi. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan berjumpa dengan dua perkataan yang lebih kurang sama maksudnya, iaitu ja'ala dan khalaqa. Ja'ala dan khalaqa. Suara slow. Baik, di sana ada perbezaan antara ja'ala, khalaqa. Maksud tak betul.
Baik, clear tak suaranya? Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, Allah sebutkan khalaqa, bermaksud Allah menciptakan sesuatu itu dalam keadaan tak ada jadi ada, khalaqa. Ataupun dalam bahasa Melayu kita fahami sebagai cipta, satu benda yang pada asalnya tak ada, zero, kemudian jadi ada, itu khalaqa. Adapun perkataan ja'ala ni benda dah ada kemudian Allah tambahkan sifatnya. Allah tambahkan sifatnya, Allah lengkapkan ataupun Allah ubah keadaan kejadiannya, itu disebutkan sebagai ja'ala. Jadi bila kita baca Al-Quran, Allah katakan aku ciptakan dunia, Allah gunakan perkataan khalaqa. Kemudian Allah ceritakan aku lengkapkan dunia itu dengan segala fasiliti, Allah gunakan perkataan ja'ala. Inna ja'alna, sesungguhnya kami jadikan di atas muka bumi. Muka bumi itu telah Allah ciptakan. Kemudian Allah lengkapkan muka bumi itu zinatan laha, perhiasan. Dan bila Allah sebut perhiasan, sudah pasti kita sebagai manusia secara fitrahnya tertarik dengan perhiasan itu. Kalau kita katakan saya tak tertarik langsung dengan perhiasan dunia, itu bermaksud kita tipu diri sendiri, kerana Allah sendiri menyatakan perhiasan dunia itu memang untuk menambah nikmat kehidupan. Di dalam Al-Quran Allah telah menyediakan beberapa contoh ayat, beberapa perhiasan yang Allah sediakan di atas dunia. Antaranya Allah katakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu ayat yang agak panjang. Allah ceritakan dunia ini Allah gunakan zuyyina, dihiasi dunia. Dunia pada asalnya tak ada tarikan langsung. Dalam ayat seterusnya nanti kita akan faham, dunia pada asalnya tidak ada daya tarikan. Tapi yang ada daya tarikan itu apa? Yang dihiaskan oleh Allah. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Segala anak beranak, wanita, pasangan, kekayaan dari emas, dari perak, wal khail, kuda yang dilatih, pada hari ini kenderaan, kebun, tanaman, segala sumber-sumber kekayaan itulah yang menyebabkan dunia kita menjadi indah. Baik. Jadi kalau kita lihat perkataan zinah bermaksud perhiasan. Zinatan. Kita dapati suratul Kahfi antara surah yang banyak mengulangi perkataan zinah. Kalau kita belik-belik suratul Kahfi, ada 3 kali Allah ulang perkataan zinah. Nak katanya soal perhiasan dunia, soal daya tarikan madiyah kebendaan memang diulang-ulang banyak kali di dalam suratul Kahfi. Dan dalam pertemuan yang lepas kita telah bahaskan berkenaan era tadjil, iaitu era zaman kedajalan, di mana sebahagian daripada ujiannya adalah ujian dunia. Jadi apabila kita memerhatikan dalam suratul Kahfi ada tiga ayat yang memiliki tema yang tersendiri. Yang pertama ayat ini, ayat yang kita bacakan, ayat yang ke-7. Zinah ini merujuk kepada ikhtibar, merujuk kepada ujian. Liyabluwakum ay liyamtahinakum, linabluwakum linamtahinakum, sebagai ikhtibar, sebagai ujian, sebagai dugaan kepada manusia. Dan untuk kita lengkapkan kefahaman, kita lihat pula ayat 46 suratul Kahfi, surah yang sama, merujuk kepada zinah itu sebagai keperluan hidup, dan kita boleh ambil dan sepatutnya kita ambil, tetapi perlu dengan kadarnya, jangan sampai kita terleka dari cita-cita akhirat. Ayat 46 Allah katakan al-mal wal banun zinatal hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Allah katakan harta benda
anak beranak merupakan perhiasan di dunia. Bermaksud, kalau kita nak hidup tanpa harta, tanpa anak beranak atas dunia, boleh. Tetapi hidup kita seakan tidak indah. Jadi, dalam beberapa ayat Al-Quran, kita dapati Allah tidak menolak kita supaya mengambil dunia. Tetapi Allah menyuruh kita supaya menguruskan, mengambil dunia secara kadarnya, memahami, mencermati soal halal dan haram, wal baqiyatus salihat, dan yang berbaki adalah perkara ataupun amalan-amalan yang soleh. Baik. Yang ketiga, ayat yang ketiga pula kita dapati dalam suratul Kahfi, surah yang sama, ayat 28, Allah ceritakan bagaimana nak hidup ketika zaman orang menawarkan kita perhiasan dunia. Zaman rasuah, zaman sogokan, zaman godaan material. Jadi Allah sediakan ayat 28, Allah katakan wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ayat ceritakan Allah suruh Nabi SAW supaya dengan godaan dunia ni macam mana nak jaga diri, duduk dengan kawan-kawan yang baik, dengan sahabat-sahabat yang baik, dengan persekitaran yang baik, dengan pengaruh yang baik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Dari sudut berdepan dengan ancaman ataupun godaan dunia ini, kamu kena sabar, kamu kena duduk dengan kawan-kawan yang baik, iaitu pada waktu pagi, pada waktu petang, setiap masa mereka menyembah, merujuk kepada Tuhan mereka, mahu mendapatkan redha Allah. Jangan kamu terlepas pandang daripada mereka. Jadi sekaligus dalam suratul Kahfi, Allah menyediakan kepada kita kaedah untuk selamat di zaman diambang berlakunya kiamat adalah ancamannya, ujiannya adalah ujian zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Nak selamat perhiasan dunia, kena duduk dengan kawan-kawan yang baik. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu terlepas pandang daripada mereka wahai Muhammad semata-mata teringinkan perhiasan dunia, kemewahan dunia. Jadi isu dunia ini bukan semata-mata kita sahaja diingatkan oleh Allah, bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun diingatkan ingatan yang sama. Dan kalau kita nak kaitkan dengan hadis Nabi SAW yang mengemukakan formula yang sama, iaitu sampai satu masa ujian berlaku ke atas manusia di ambang berlakunya kiamat, ujian dunia, maka apa yang perlu kamu buat, kamu kena bersabar, kamu kena duduk dengan orang-orang yang baik. Antaranya dalam hadis Nabi katakan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar hatta ra'aita syuhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih fa'alaika bi khasati nafsika wa da'il awam. Hadis Nabi katakan, bahkan kamu kena langsungkan agenda menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau kamu tidak berjaya melangsungkan budaya hidup seperti itu, sehinggalah kamu akan melihat perangai syuhan muta'an, selfish, mementingkan diri sendiri, kedekut yang terlalu ditaati, dan hawa nafsu yang diikuti, dan dunia yang diutamakan. Ketika itu masing-masing merasa takjub dengan pandangan masing-masing, walaupun masing-masing itu jahil. Maka Nabi katakan, fa'alaika bi khasati nafsika wa da'il awam. Maka ketika itu kamu kena duduk dengan orang-orang yang khusus, orang-orang yang baik di kalangan kamu. Jangan kamu terpengaruh dengan orang ramai, majoriti orang ramai. Dan suasana orang ramai rosak itu jugalah yang melatari cerita panjang kisah Ashabul Kahfi. Baik. Kemudian Allah katakan, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dunia itu untuk Allah uji kamu. Dan di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi beliau menjelaskan bahawasanya linabluwakum iaitu maksudnya ikhtibar, imtihan, untuk menguji.
Dan di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi dia ada menjelaskan agak tidak tepat kalau orang katakan dunia ini sebagai musibah. Jadi kita perlu bezakan antara dunia ini sebagai musibah ataupun dunia ini sebagai ujian. Kalau musibah 100% memang untuk buat naya ke kita. Untuk buat naya ke kita itu musibah. Tetapi kalau disebutkan dunia sebagai imtihan, sebagai ujian, maka di sana pembuktian iman mesti dibuktikan dengan ujian yang Allah lemparkan kepada kita. Antara ujiannya adalah ujian dunia. Jadi itu berbeza. Maka disebabkan itu kita perlu bezakan antara agama Islam yang kita anut dengan cara faham fatalisme ataupun cara berfikir fatalistik, iaitu cara berfikir yang yang berputus asa dengan kehidupan, yang buang dunia habis seakan-akan dia tidak hidup atas dunia. Itu bukan Islam. Itu fatalism ataupun fatalistik. Menganggap bahawasanya dunia ini tidak ada guna, tidak perlu diusahakan, sedangkan dunia ini adalah jambatan akhirat. Sekiranya baik agama kita di dunia, maka baiklah pengakhiran kita di akhirat, mudah-mudahan. Baik, maka disebabkan itu dijelaskan linabluwahum, untuk menguji, bukan untuk sebagai musibah kepada manusia, tetapi ujian. Jadi soalnya bila kita lulus ujian itu, maka kita beroleh keputusan yang baik di akhirat. Kemudian Allah katakan ahsanu amala, untuk menguji siapa di kalangan manusia itu yang paling baik amalnya. Ahsan, yang paling baik, bukan yang sekadar baik saja, yang paling baik amalannya. Justru untuk kita memahami amalan kita di dunia untuk diterima, mesti melengkapi dua syarat, iaitu syarat yang tak boleh tidak kena lulus. Dua syarat ini, yang pertama ikhlas, yang kedua bertepatan dengan syarak. Ikhlas, dan yang kedua bertepatan dengan syarak. Ini dua. Maka kalau kita lihat keistimewaan suratul Kahfi, Allah sebutkan ayat ke-7 ini ahsanu amala, amalan yang baik. Amalan yang baik itu bahagian depan. Bahagian belakang, bahagian akhir suratul Kahfi, kita dapati ayat yang ada kaitan. Allah katakan hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mahu kami beritahu kepada kamu semua golongan yang paling rugi amalannya. Jadi bahagian awal Allah ingatkan kena buat amal yang baik, sahabat baik, ahsanu amala. Bahagian akhir Allah ingatkan di sana ada golongan yang beramal juga, akhsar, yang paling rugi. Bila paling rugi merujuk kepada orang yang kalau kita faham, dia berniaga, dah keluar modal, dah keluar tenaga, tapi rugi. Jadi isunya di sini bukan isu orang tak beramal. Isunya orang beramal. Dia susah payah, dia letih, dia dah keluar modal, dia dah keluar tenaga, keluar masa. Tetapi Allah tidak berikan ganjaran kepada dia. Ini disebutkan akhsar, yang paling rugi. Jadi pesanan di zaman fitnah ini bukan semata-mata kita kena beramal, kita kena bekerja, tapi pertimbangan yang seterusnya kita perlu lihat apakah amal ataupun kerja kita ikhlas, itu yang pertama, dan yang kedua apakah bertepatan dengan syarak ataupun tidak. Justru kalau kita lihat sama ada dalam tafsiran Syekh Abdul Rahman Hasanah Bandakah Al-Maidani rahimahullah ta'ala ataupun Syekh Mutawalli Sya'rawi, mereka menjelaskan amalan yang rugi itu adalah amalan yang pertama, dia tidak ikhlas. Maka disebutkan di sini boleh jadi buat amalan sebab nak dapat pujian, nak dapat sanjungan, ataupun nak dapat kemasyhuran.
Dan itu sebenarnya peringatan yang sangat pentinglah zaman kita ini, sebab zaman internet, zaman yang paling senang untuk kebaikan kita kebaikan kita rosak. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang buat baik dia mempublicitikan kebaikan dia. Kalau iman dia kuat, boleh tahan pujian orang, tak apalah. Tapi isunya orang macam kita ni iman tak berapa kuat, orang puji sikit susah untuk kita kawal keikhlasan. Maka soal ikhlas merupakan soal yang cukup penting sehingga di dalam hadis Nabi SAW menceritakan 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang berjuang sampai mati syahid. Golongan yang kedua, golongan yang banyak mengajar, mengajar Quran, mengajar macam-macam peringatan bersama. Dan golongan ketiga adalah golongan yang bersedekah, infak, banyak. Tetapi semua itu dicampakkan ke neraka Allah, diheret oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, malaikat heret ketiga-tiga golongan ini, sebab Allah dakwa kamu semua ini golongan yang tidak ikhlas. Sebab apa? Sebab berjuang untuk digelar sebagai pejuang, untuk dipuji sebagai pejuang, mengajar macam-macam untuk digelar sebagai qurra, digelar sebagai qari, sebagai alim, sebagai tok guru ke syekh ke apa. Dan yang ketiga yang banyak bersedekah, banyak infak, semata-mata untuk orang puji, sebagai golongan jawad, golongan yang pemurah. Jadi isu beramal dengan amal yang ikhlas adalah perkara yang sangat penting. Kita tak boleh nak nilai orang lain, tetapi kita hanya boleh nilai diri kita sendiri. Baik, yang kedua, amal yang ahsan, amal yang baik supaya kita tak jadi amalan kita amalan yang rugi adalah amalan itu mesti muwafaqatu syara', iaitu bertepatan dengan syarak. Bertepatan dengan syarak. Untuk memastikan bertepatan dengan syarak, tak boleh tidak, mestilah dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka dua ini saling melengkapi. Yang pertama, hati yang bersih, kena ikhlas, kena benar-benar ikhlas. Dan yang kedua adalah amalan yang bertepatan dengan syarak. Nak bertepatan dengan syarak mesti selari dengan ilmu, ditentukan oleh ilmu. Baik, jadi golongan yang beramal ahsanu amala sudah pastilah menerima ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang akhsarina a'mala adalah golongan yang rugi, dan disebutkan dalam tafsir bahawasanya apa yang mereka buat di atas dunia dengan letihnya, dengan segala keupayaan dilaburkan untuk buat amal, tidak dikira di akhirat, dikira di akhirat. Dan juga dalam suratul Fatihah kita baca hari akhirat itu sebagai maliki yaumiddin, yaumiddin iaitu hari agama. Bermaksud apa? Bermaksud kita perlu faham hari akhirat yang laku untuk kita jadikan sebagai currency hanyalah agama. Maka disebabkan itu hari akhirat juga digelar oleh Allah sebagai hari agama, kerana yang laku, yang boleh dibuat pertimbangan, yang boleh dijadikan sebagai modal hujah hanyalah agama. Maka segala gelaran ke segala kepunyaan kita di dunia tidak dikira, melainkan yang kita kumpul segala modal di dunia iaitu agama akan dibawa pulang ke akhirat. Maka disebabkan itu hari akhirat juga dikenali sebagai hari agama. Selain daripada agama, tak laku di akhirat. Baik. Jadi bila Allah kaitkan, yang pertama dunia yang Allah jadikan sebagai nikmat kehidupan, dan yang kedua zinah, perhiasan. Perhiasan ada kadarnya untuk kita ambil, dan yang ketiga kena beramal dengan amal yang baik, amal yang tepat, ahsan, yang paling baik.
Maka dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin am min haram. Dalam hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih, Nabi SAW katakan akan sampai satu masa ke atas manusia, satu zaman di mana manusia tidak kisah, seseorang itu tidak kisah, dia ambil harta, dia ambil dunia dia ambil kesenangan dia tak kisah sama ada halal ke haram ke, dia tak kisah, dia main ambil je. Ini petanda diambang berlakunya kiamat. Maka sebab itu kadang-kadang kita dengar tak payah kisah, yang penting orang bagi kita ambil. Itu merupakan ungkapan petanda dekatnya kiamat. Dan orang yang celaka adalah orang yang melaksanakan tanda-tanda kiamat. Baik. Justru dalam pertemuan yang lepas kita telah jelaskan bahawasanya budaya hidup zaman fitnah ini adalah budaya hidup pragmatik, iaitu langgar segala benda asalkan kita dapat apa yang kita nak. Baik. Kemudian selepas Allah katakan, aku sediakan kepada kamu dunia, ada perhiasan, ada kemewahan di sana, ambil pada kadarnya, jangan lebih-lebih, lihat masa depan di akhirat, masa depan yang paling penting. Kemudian beramal dengan amal yang baik. Kemudian wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami pasti akan menjadikan apa yang berada di atasnya, apa yang ada atas dunia, menjadi kering kontang, ataupun dalam bahasa Melayunya padang jarak, padang terkukung. Maka dalam dua ayat ini Allah menjelaskan satu sudut, iaitu ya, dunia ini memang menikmatkan, memang menjadi daya tarikan, tetapi kamu kena ingat bahawasanya selepas daripada ini, dunia ini tak ada apa dah. Yang akan boleh dibawa balik bukan dunia ini, tetapi amalan di akhirat. Amalan di akhirat. Dan ditafsirkan oleh sebahagian para ulama, ayat ini juga menjadi kesinambungan kepada ayat sebelumnya ketika Nabi SAW berdepan dengan tekanan, perasaan, berdepan dengan kekecewaan terhadap kaumnya, terhadap umatnya. Seakan-akan Allah mahu memotivasikan Nabi SAW, jangan bimbang wahai Muhammad SAW, tekanan di dunia ni kejap je. Tekanan di dunia ni kejap je. Orang yang nak mendapatkan kenikmatan sampai langgar agama, sampai langgar pesanan-pesananmu wahai Muhammad, tenang. Kerana apa? Kerana nasib mereka di akhirat kelak bagaimana, sebaliknya nasib kamu yang beramal soleh mestilah kamu harapkan di akhirat. Jadi ini relasi ataupun kaitan antara dua ayat, berkaitan dengan dunia dan berkaitan dengan hancurnya dunia, hancurnya umur dunia, iaitu dengan kiamat. Kemudian dunia akan jadi habis, padang jarak, padang terkukur. Justru dalam kita bicarakan soal akhirat, soal masa depan akhirat yang panjang, elok untuk kita jadikan sebagai fokus hadis Nabi SAW. Nabi katakan iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yad'u lah. Jadi kalau kita mahu fokus, kita kena, antara hadis yang perlu dijadikan sebagai pedoman betul-betul hadis ini, iaitu apabila matinya anak Adam, semuanya terputus, saham pahalanya terputus, apa yang dah dibuat itu sahajalah yang tinggalnya, melainkan tiga amalan yang pahalanya berkekalan, berpanjangan, mengalir begitu sahaja. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir. Jadi kadang-kadang ada orang salah faham, lepas mati baru nak diwasiatkan untuk sedekah. Sebenarnya sedekah waktu kita hidup ni.
harta kita yang kita ada ni, waktu kita hidup, sadaqatun jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, perkongsian ilmu, budaya ilmu. Bermaksud berkongsi ilmu bukan sekadar tugas pendakwah ke ustaz ataupun sesiapa. Kita semua merupakan pencarum kepada saham perkongsian ilmu. Waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan, mendidik anak dengan didikan yang soleh itu merupakan saham yang berkekalan di akhirat. Justru tiga amalan ini perlu dijadikan sebagai keutamaan sementara kita hidup, kerana amalan kita dikira ketika kita melaksanakan waktu kita hidup. Baik. Jadi ayat 7, ayat 8 ini cukup untuk kita bicarakan secara ringkas. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat menjelaskan kepada kita bagaimana kita menguruskan kehidupan yang sementara. Wallahu a'lam. Allahumma balagh, Allahumma fashhad. Ya Allah, aku telah sampaikan. Ya Allah, saksikan apa yang telah aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.